Halo, saya Fazli Chong. Saya ingin membantahkan tentang Petuang Agung. Berikut adalah Petuang Agung yang dilantik sejak 1957 hingga sekarang. Oke, kita pergi ke pengenalan. Pengenalan untuk tajuk saya akan menyampaikan tentang YDPA. Apakah itu YDPA? YDPA ialah singkatan untuk Yang di-Petuang Agung. Oke, saya akan membincangkan tentang bagaimana proses pelantikan dan fungsi Yang di-Petuang Agung. Oke, kita pergi next. Oke, ini sistem raja pelembagaan. Sistem raja pelembagaan bermaksud sistem pelembagaan yang mengiktirafkan raja sebagai ketua negara dan pelembagaan sebagai undang-undang. Sebagai undang-undang tertinggi negara lah. Ada 3 tuh sistem dah. Sistem raja pelembagaan, sistem demokrasi berparlimen, sistem persekutuan. Yang di-Petuang Agung merupakan institusi. Kalau yang di-Petuang Agung, dia merupakan institusi dalam raja pelembagaan. Kita pergi next. Oke, kaedah dia untuk memilih pemilihan Yang di-Petuang Agung, YDPA lah. YDPA dipilih secara bergilir-gilir daripada 9 raja negara yang ada. Oke, kita pergi urutan negeri yang 9 tadi itu yang disebutkan. Oke, urutan pertama negeri 9, yang kedua Selangor, yang ketiga Perlis, keempat Terengganu, 5 Kedah, 6 Kelantan, dan berikutnya Pahang, Johor, dan Perak. Oke, Yang di-Petuang Agung akan menyandang jawatan ini selama 5 tahun. Lepas itu baru diubah kembali lepas 5 tahun. Kita pergi next. Oke, kita pergi ciri-ciri kelayakan menjadi YDPA. Oke, ciri pertama, hanya raja-raja saja boleh dipilih. Kalangan dorang saja boleh dipilih. Maksudnya itu. Oke, kedua, hanya raja-raja saja yang boleh mengundi. Antara mereka juga yang kalangan dorang tuh, raja-raja tuh semua 9, dorang akan mengundi untuk satu orang menjadi YDPA, Yang di-Petuang Agung. Oke. Sekiranya, yang ketiga, ciri-ciri kelayakan dia, sekiranya seorang raja tidak dapat berangkat dalam majelis pemilihan, seorang raja yang lain hendaklah dilantik oleh raja itu dan layak mengundi sebagai proksi. Oke, kalau yang satu tidak hadir, yang sudah akan pilih tuh dia pilih antara yang keramaian juga, yang kalangan dorang juga untuk diundi lah, untuk layak diundi sebagai proksi. Oke, kita pergi next. Oke, kita pilih proses YDPA yang di-Petuang Agung dipilih. Oke, first langkah dia, pelantikan dibuat oleh ahli Majelis Raja-Raja Melayu melalui pemilihan unik. Oke, selepas itu dipilih secara bergilir-gilir dan memegang jawatan selama 5 tahun. Oke, lepas sudah mengundi, pelantikan dilakukan oleh 9 orang raja-raja Melayu. Selepas itu, Majelis Raja-Raja akan mengistirahkan pelantikan tersebut. Lepas dorang semua baru dong istiharkan yang tu pelantikan betul-betul terjadi begitu. YDPA yang dipilih akan melafazkan mengangkat sumpah untuk memegang jawatan YDPA itu dengan tujuan apa? Oke, kita tengok kenapa dia kasih angkat sumpah di next page lah. Oke. Kenapa tadi mau angkat sumpah? Kenapa mau angkat sumpah? Sebelum memegang tuh jawatan, perlulah melafaz dan mengangkat sumpah jawatan YDPA. Oke. Maksud sumpah itu, mengangkat sumpah, melafazkan dan mengangkat sumpah itu bermaksud hendaklah menjunjung prinsip kedaulatan dan pelembagaan dengan taat setia. Dia mesti mengangkat sumpah dengan keadaan
dia bersedia, dia mesti jujur dalam apa yang dia percaya sama diri dia tuh. Oke, kita pilih next. Oke, next, bidang tugas YDPA, bidang kuasa lah. Apa dia punya tugas? Apa tugasnya yang Pejuang Agung yang kita kenal tuh? Oke, yang pertama bidang badan eksekutif. Maksud eksekutif, yang pertama dia punya kerja ataupun tugas melantik seorang perdana menteri. Yang kedua, bersetuju atau tidak menyetujui permintaan membubarkan parlimen. Yang terakhir, meminta mesyuarat majlis raja-raja diadakan semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu. Oke, itu 3 dia punya fungsi dalam bidang badan eksekutif. Oke, kita pergi nomor 2, bidang badan perundangan. Semua ada 3 tugas. Ini yang pertama, ini badan perundangan punya kerja. Dia memanggil parlimen bersyarat dari semasa ke semasa. Yang kedua, memberhentikan membubarkan parlimen. Yang ketiga, memberikan ucapan dalam majlis parlimen. Dan terakhir, membenarkan rang undang-undang. Oke, itu tugas sebagai badan perundangan. Oke, kita pergi ke 3. Ini sebagai kehakiman. Yang pertama dia punya kerja, dia sebagai pelantik. Pelantik, yang pertama dia melantik ketua hakim Mahkamah Persekutuan. Yang kedua, dia melantik presiden Mahkamah Rayuan. Ketiga, melantik hakim besar Mahkamah Tinggi di Malaya. Yang keempat, hakim besar Mahkamah Tinggi di Sabah Sarawak. Oke, kita pergi next. Dia punya bidang keempat, bidang ketua agama Islam negeri. Oke, negeri apa kita mau tahu? Yang pertama, negeri Melaka. Yang kedua, negeri Pulau Pinang. Yang ketiga, Sabah dan Sarawak. Yang keempat. Oke. Yang terakhir, ketua agama Islam di wilayah persekutuan. Apa itu wilayah persekutuan? Ada 3an. Oke, yang pertama Kuala Lumpur, yang kedua Putrajaya, dan ketiga Labuan. Oke, kita pergi next demi tugas. Oke, kita pergi kepentingan institusi raja. Oke, maksudnya kepentingan nih institusi beraja, dia merupakan lambang kesetiaan kepada raja. Apa maksud dia tuh? Oke, maksud dia rakyat menumpukan kesetiaan kepada negara dengan taat setia kepada raja. Oke, macam di kita punya taat kepada raja dan negara. Oke, kita punya perdana. Yang kedua, institusi raja juga berperanan menjaga kesucian agama Islam dan kesetiaan orang Melayu. Yang terakhir, menjadi lambang. Dia jadi lambang perpaduan rakyat dan simbolik penyatuan rakyat. Tapi jelas, kesimpulan bagi saya punya tajuk, sebagai seorang rakyat, kita haruslah sentiasa mengenang jasa para pahlawan dengan sentiasa memperjuangkan negara demi keamanan negara dengan mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri. Oke, itu contoh yang pertama. Selain itu, kita mestilah bersyukur mempunyai negara yang aman damai pada masa kini, kerana orang atasan macam YDPA itu yang bekerja keras untuk menstabilkan negara dan memastikan negara aman damai dari ancaman luar dengan melakukan benda yang berfaedah dan menyumbang kepada negara. Macam kita memberi bantuan kepada anak yatim begitu, kita menyumbang supaya negara makin maju begitu. Oke. Terima kasih kerana menonton. Dari Fazli Chong.